Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita semua sihat insya-Allah. Dan moga Allah mengampunkan dosa kita semua insya-Allah. Dan pertama sekali saya nak minta maaf sebab buat masa ni saya tak sempat untuk nak sambung hadis yang ke-8. Sebab apa? Sebab saya tak sempat nak ulang kaji. Sekarang kan dah masuk kerja kan. So bila saya dah masuk office tu, tak sempat nak ulang kaji hadis. Sebab biasanya sebelum saya syarah, saya akan baca, kemudian saya akan dengar syarahan ustaz-ustaz lain, kemudian saya akan buat nota, baru saya akan sampaikan. Dan saya tak sempat untuk buat hadis yang ke-8, ke-9 dan sebagainya. InsyaAllah bila saya dah ready nanti saya akan maklumkan insyaAllah. Apapun pada malam ini, kita buat sedikit sesi Q&A lah. Siapa-siapa nak tanya, boleh tanya dekat ruangan question tu insyaAllah. Dan soalan-soalan yang menarik kita akan sama-sama kongsi. Apapun, kalau korang nak dapatkan kurta tarbiyah sentap ni, korang boleh dapatkan dekat WhatsApp yang saya pinkan tu 0113984549, ataupun korang tekan link dekat bio saya. InsyaAllah dia akan bawa terus ke WhatsApp. So korang boleh dapatkan kurta eksklusif daripada tarbiyah sentap sempena raya ni insyaAllah. Okay, kita akan mulakan sesi Q&A insyaAllah. Bismillah. Boleh ke main PUBG? Basically main game ni, sekiranya dalam game tersebut tak ada unsur-unsur yang menaikkan syahwat kita seperti unsur seks dan sebagainya, maka hukum main game adalah harus. Tetapi kalau korang nak jadi orang beriman yang berjaya di sisi Allah, ciri-ciri orang beriman ni, pertama Allah kata qad aflahal mu'minun, telah berjaya orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ciri pertama orang beriman ialah orang yang khusyuk dalam solat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka meninggalkan ataupun mengurangkan benda-benda yang lara, benda yang sia-sia. Nak kata ciri-ciri orang yang berjaya selepas solat adalah meninggalkan benda lara. Sebab itulah kalau nak main game, nasihat saya, main ala kadar. Tak main lagi bagus, tapi kalau nak main, main ala kadar. Sebab apa? Sebab takut-takut bila kita banyak buang masa, sedangkan masa tu kita boleh guna untuk banyak lagi benda yang bermanfaat. Kita boleh guna masa untuk baca Quran, kita boleh gunakan masa tu untuk menuntut ilmu, kita boleh guna masa tu untuk tambahkan ilmu dakwah kita, kita boleh buat masa tu untuk buat kerja rumah, buat assignment, kita boleh guna masa tu untuk memberi manfaat. Sebab tu bila kita banyak buang masa, akhirnya kita akan hilang keberkatan waktu. Bila kita hilang keberkatan waktu, banyak benda tak selesai. Sebab tu nasihat saya, kalau mampu elak, elak. Tapi kalau nak main juga, main hanya sekadarnya. Soalan seterusnya.
Ciri sahabat yang baik. Ciri sahabat yang baik, pertama, bila kita buat salah, dia tegur. Kedua, dia bimbing kita. Dia tak judge kita, dia bimbing kita. Bukan kerja ke maki hamun kita je, kita buat salah je dia marah-marah, tapi tak ada usaha untuk bimbing. Tak, dia bimbing kita. Ketiga, dia bersabar dengan kelemahan kita dan hargai kebaikan kita. Keempat, dia tak skeptik dengan kita. Kelima, dia selalu doakan kita. Keenam, dia banyak maafkan kita. Tapi nak dapat orang yang macam itu, kita pun kenalah jadi yang macam tu. Saya cerita sikit lah. Dulu saya ni jenis yang tak ramai kawan sangat sebenarnya. Sebab saya ni jenis overthinking dulu. Saya rasa macam semua orang tak suka saya. Saya rasa semua orang benci saya. Saya rasa semua orang pandang rendah kat saya. Saya down lah, down. Selalulah down. Tapi akhirnya saya buat kesimpulan, kadang-kadang orang tak nak kawan dengan kita ni bukanlah kerana mereka tak nak kawan dengan kita, tapi kita sendiri yang overthinking dan kita sendiri yang bersangka buruk dekat diorang, yang kita sangkakan mereka bersangka buruk pada kita. Apa, faham ke tak? Tapi macam tu lah, kita sangka buruk yang orang tak suka kita, padahal diorang okey je dengan kita. Kita je yang overthinking, rasa semua tak suka aku, semua benci aku, diorang ni mesti belakang aku, kutuk aku. Dan overthinking itulah yang membuatkan kita seolah-olah ada gap dengan diorang. Kita yang cipta gap tersebut. Tapi bila sampai satu tahap, saya buang persangkaan buruk tu. Saya mula bersangka baik, mula berlapang dada. Ketika itu barulah Allah hadirkan untuk saya kawan-kawan yang baik. Dan sampai sekarang saya sangat bersyukur Allah hadirkan saya kawan-kawan yang baik. Kawan yang baik adalah satu nikmat hidup yang sangat indah. Sangat best bila dapat sahabat yang memahami kita, yang sentiasa ingatkan kita dengan Allah, yang tahu kelemahan kita tapi diorang masih okey dengan kita. Carilah yang macam tu dan jadilah yang macam tu. Soalan seterusnya. Macam mana nak hindari riak? Pertama, sentiasa perbaharui niat. Kalau kita tengah buat baik, tengah-tengah buat baik tu, tiba-tiba timbul perasaan riak, maka kita kena lawan. Ulama' kata sekiranya kita lawan, kalau kita berjaya Allah akan ampunkan kita. Kalau kita tak berjaya pun Allah ampunkan kita juga. Sebab apa? Sebab kita usaha untuk lawan. Allah tak pandang hasil, Allah pandang usaha. Tapi kalau perasaan riak tu datang dan kita berlazat-lazat dengan riak tersebut dan tak ada usaha pun nak lawan, itu Allah murka. Sebab tu cara nak hindari riak adalah kita usahalah lawan. Bila terdetik perasaan nakkan pujian manusia, cepat-cepat baiki niat. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, aku tak nak, aku buat ni untuk Kau ya Allah. Kita perbaharui niat balik. Jangan berlazat-lazat dengan benda tu, bahaya. Sebab tu sebelum nak melakukan amalan, kalau boleh baiki niat, ya Allah, aku buat ni untuk Engkau ya Allah. Contohnya saya buat live pada malam ni, niat saya, ya Allah, bagilah perkongsian aku pada sahabat-sahabat di Instagram ni menjadi asbab hidayah untuk diri aku dan diri mereka ya Allah, supaya saya dan mereka dapat sama-sama masuk syurga, insya-Allah. Sekiranya timbul perasaan riak, contohnya tiba-tiba saya tengah semangat-semangat buat live ni, tiba-tiba terdetik rasa nak dipuji pula, maka cepat-cepatlah istighfar dalam hati, ya Allah, aku buat ni untuk Engkau ya Allah, aku buat ni untuk Engkau. Dan di akhir amalan pun kita kena doa, ya Allah, Kau terimalah amalan aku. Maknanya apa? Kita kena baiki niat di awal, di tengah-tengah dan di akhir. Moga-moga Allah terima usaha kita untuk terselamat daripada syirik kecil, iaitu riak, insya-Allah. Astagfirullah.
nasihat untuk orang yang stres. Baca Quran. Serius. Ni ramai orang sekarang stres, lepas tu tengok movie. Stres, dengar lagu pelik-pelik. Stres, message awet power. Stres, baca Quran lah. Baca Quran, sujud, doa, ingat Allah. Itulah kunci kepada ketenangan hati. Orang tak percaya benda ni. Orang kata, insya-Allah lah, nantilah aku doa. Orang tak percaya. Cuba korang betul-betul luang masa doa pada Allah sungguh-sungguh. Wallahi korang akan rasa ketenangan yang luar biasa. Percayalah. So, take time malam ni baca Quran. Baca Quran sampai puas. Kalau boleh sejam-sejam baca Quran. Apa hukum wanita upload video dakwah yang mana dalam video tu nampak muka dia ataupun badan dia? Sekiranya wanita tersebut menutup aurat sempurna, which is tutup aurat sempurna lah, tudung labu, lepas tu pakai handsock, kemudian tidak bertabaruj, tak pakai makeup, maka tak ada masalah kalau video tersebut nampak badan dan juga muka dia, selagi dia menutup aurat. Tapi kalau dia tak tutup aurat, ataupun tutup aurat tapi bertabaruj, makeup bagai semua, pakai maskara lah bagai, maka hukumnya dosa, haram. Sebab tu kalau perempuan, kalau korang nak buat dakwah, nak buat video, nak buat sharing-sharing, boleh. Tapi pastikan tutup aurat sempurna. Kalau bermakeup, dosa lah sebab makeup. Pakai tabarujan, lipstick sini sana, maskara sini sana. Korang nak buat dakwah ke nak tunjuk cantik? Kalau betul nak buat dakwah, jangan berhias-hias lebih-lebih sangat. Apa hukum minat K-pop sebenarnya? Aduh mak, soalan ni lagi. Pergi dekat saya punya Instagram. Saya baru je post dekat Instagram saya tadi. Baru je post pada pukul 9.30 tentang isu agama BTS. Bagai semua tu, korang dengar lah betul-betul. Hari ni orang cerita pasal K-pop je. Habis lagu Melayu, lagu Inggeris yang pelik-pelik tu korang tak fikir pula halal haram dia. Macam K-pop je salah. Padahal apa-apa yang ada unsur haram, haram juga. So pergi dengar, tengok video terbaru saya dekat Instagram saya, lepas tu share kat kawan-kawan tu. Faham betul-betul isu ni. Tengok sampai habis. Jangan skip. Tunggu saya tengah cari soalan. Pendapat untuk orang yang hafal Quran tapi dengar lagu. Kena tengoklah lagu apa yang dia dengar. Sekiranya lagu yang dia dengar tu lagu yang lirik-lirik dia mendorong ke arah keredaan Allah. Lirik dia mendorong untuk kita berubah, untuk jadi orang yang lebih dekat dengan Allah. Lirik dia lirik-lirik positif, lirik-lirik yang tiada unsur-unsur tak elok, maka boleh je dengar. Tapi kalau korang dengar lagu yang lirik dia tak elok, ataupun tengok video klip yang tak senonoh, lirik dia mendorong pada pergaulan bebas, cinta sebelum menikah, seks dan sebagainya, maka haram lah. Tak kisahlah hafal Quran ke tak hafal Quran. Berhibur dengan hiburan yang haram tu haram. Tapi kalau dia berhibur dengan hiburan yang halal tu halal. Simple je. Macam mana nak move on apabila dilanda fitnah, sedangkan kita buat baik kerana Allah tapi orang tuduh riak?
Macam ni lah. Kalau kita nak move on, bila orang kutuk kita, mudah je. Caranya adalah ikhlaskan diri kita. Aku buat baik ni untuk Allah, untuk dapat redha Allah, bukan sebab nak kena puji daripada manusia. Kalau kita down bila orang kutuk kita dan benda tersebut membuatkan kita putus asa untuk nak buat baik, maka sebenarnya kita kena check niat kita. Kita ni berubah sebab Allah ke sebab nak kena puji? Yelah, orang puji semangat, bila orang kutuk down. Jangan macam tu. Sebab tu cara nak kuat, nak move on, ialah letak Allah dalam hidup kita. Serius. Kedua, macam mana kita nak dapat kekuatan untuk sabar daripada segala kutukan-kutukan orang tu, adalah kita menjadi orang yang melazimi solat tahajud. Solat tahajud adalah satu kekuatan untuk orang beriman. Siapa yang rajin solat tahajud, kuat dan besar macam mana pun ujian yang melanda dalam hidup dia, wallahi dia akan harungi ujian tersebut dengan tenang. Contoh mudah lah. Siapa yang paling banyak ujian dekat dunia ni? Para Nabi dan Rasul. Kita lah takat kena tuduh riak je bila nak berubah. Nabi SAW kena tuduh gila, sesat, tukang sihir, nyanyuk, kena rasuk jin, pemecah belah umat. Nabi kena fitnah macam-macam dulu. Tapi macam mana Nabi boleh kuat? Sebab Nabi jaga solat tahajud. Nabi tak tinggal qiyamul lail. Itulah sumber kekuatan. Bayangkan kalau Nabi tak jaga qiyamul lail. Bila orang kutuk sikit, Nabi down, Nabi putus asa. Agak-agak dakwah tu sampai kat kita tak pada hari ni? Tak. Tapi berkat kesabaran Nabi SAW, alhamdulillah hari ni kita dapat Islam. Sebab itulah nak kuat dalam mengharungi apa-apa ujian, nak mengharungi segala kutukan-kutukan orang dan sebagainya, jaga solat tahajud. InsyaAllah. Kenapa kadang-kadang rasa sedih bila solat? Kena fikirlah sedih tu sebab apa. Sedih sebab memikirkan tentang dosa ke? Sedih sebab rindu Allah ke? Ataupun sedih sebab teringat awet ke? So, muhasabahlah, aku sedih ni sebab apa? Kalau sedih untuk benda-benda baik, sedih rindu Allah, sedih sebab rasa seronok solat, tapi kita ni banyak lalai, kita sedih dengan kelalaian kita, dapat pahala. Tapi kalau sedih teringat awet, clash, itu tak dapat pahala. Soalan seterusnya. Apapun, saya harap korang semua sihatlah pada malam ni. Dan kalau korang nak dapatkan kurta tarbiyah sentap ni, korang boleh WhatsApp nombor yang saya pinkan tu, 0113984549. So, dapatkan segera insyaAllah. Stok adalah terhad. Ni serius, tak tipu, memang stok terhad. Kita orang cetak 1200 je. Hari ni je dah hampir 400 lah terjual. So, harap-harap masih ada stok lah. Kalau boleh yang tanya tu jangan tanya dekat komen lah. Kalau boleh tanya dekat question tu, mudah untuk saya cari. Susahlah nak cari soalan ni, terlalu banyak soalan. Sorry korang lambat sikit. Apa hukum like gambar selebriti tak tutup aurat? Kalau berdosa, kenapa ramai orang like?
Dia macam ni lah. Bila kita like gambar-gambar tak tutup aurat ni, seolah-olah kita reda dengan dosa tak menutup aurat yang dilakukan oleh selebriti tu. Dan bila kita like, diorang ni akan lagi seronok untuk post gambar-gambar yang tak tutup aurat lagi, sebab dia tahu orang suka. Dan akhirnya benda itulah yang membuatkan diorang makin menjadi-jadi dalam post gambar-gambar yang tak menutup aurat dan seksi. Dan kita yang like tu dapat saham dosa lah, sebab kita support dosa. Kenapa perlu like? Kalau suka sangat, terdesak sangat, kenapa kena tekan button like tu? Faham tak? So elakkanlah kita daripada like dosa yang orang buat. Nanti Allah tanya kenapa kau like, sedangkan benda tu dosa. Nak jawab apa depan Allah? Nak jawab apa depan Allah? Sebab itulah kita ambil sikap berhati-hati. Ambil sikap takwa. Takwa ni apa? Berhati-hati. Faham Dosa tak tengok Netflix? Alhamdulillah, setakat saya hidup pada hari ini, saya belum pernah lah tengok Netflix. Moga Allah pelihara saya lah. Tapi apakah hukum Netflix ni? Macam saya cakap sebelum ni, bukan Netflix tu yang haram, tapi apa yang ada dalam Netflix, apa yang kita tengok. Kalau kita tengok movie ataupun drama yang tiada unsur-unsur haram, which is pelakon dia tutup aurat sempurna, tak ada pegang-pegang tangan, peluk-peluk, cium-cium ke apa, message pun baik, maka nak tengok-tengoklah. Tapi kalau kita tengok drama dan movie yang tak elok, ada aurat, pegang-pegang tangan, peluk-peluk, cium-cium, dosa lah. So pilihlah hiburan yang halal. Tadi ada orang tanya, kalau video Ustaz Abid Liu yang dia tolong orang-orang yang susah, lepas tu ada orang tak tutup aurat, so boleh tak kita like video Ustaz Abid Liu tu? Boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab yang kita like tu bukanlah menyokong orang yang tak tutup aurat tu, tapi kita menyokong perbuatan Ustaz Abid Liu yang mendakwah dan membantu orang. So tak ada masalah nak like kebaikan orang. Tapi kalau kita like tu memang sebab dia cantik, maka benda tu akan menyapot dosa tersebut lah. Kerana itu kalau boleh elakkan. Betul ke dukhan berlaku 15 Ramadan? 15 Ramadan tu esok. Saya dah jawab banyak kali dah dalam Instagram saya, dekat YouTube saya. Cubalah rajin-rajinkan diri, buka YouTube, search Ustaz Adnin, betul ke dukhan 15 Ramadan. Korang tengoklah sampai puas. Tapi basically benda tu tak betul. Tak ada satu dalil yang sahih pun. Macam mana nak hilang rasa minat kat K-pop yang teramat? Pertama, rajin baca Quran. Rajin baca Quran tu kena baca Quran betul-betul lah, sungguh-sungguh. Lazimi 1 juzuk kalau mampu sehari, kalau mampulah. Kedua, lazimi majlis ilmu. Bila kita dah sibukkan diri kita dengan kebaikan, Allah akan kurangkan kita daripada melakukan kejahatan. So lazimi majlis ilmu. Ketiga, sibukkan diri kita dengan benda-benda yang bermanfaat. Tolong orang, dakwah, tarbiyah dan sebagainya. Keempat, jagalah ibadat kita. Solat wajib jagalah, solat sunat perbanyakkan, qiyamul lail dan sebagainya, tahajud. Kelima, kalau kita ni dah jenis suka dengan muzik, carilah muzik yang baik. Carilah muzik yang lirik dia bagus. Saya dalam tarbiyah sentap, saya dah buat banyak dah lagu. Korang pergi buka YouTube tarbiyah sentap, dengar lagu-lagu keluaran tarbiyah sentap. Saya dah habiskan puluhan ribu ringgit untuk nak menghasilkan lagu-lagu yang kualiti, khas untuk korang berubah daripada K-pop dan lagu-lagu barat ni. So saya dah buat penat-penat, habis duit banyak, tolonglah dengar. Kalau korang susah nak berubah, mulakan dengan kita dengar lagu-lagu dakwah, lagu-lagu nasyid dan sebagainya.
Orang boleh check dekat YouTube Tarbiyah Serentak. Banyaklah lagu-lagu yang kita orang keluarkan. Serius. Sedap lah tu. Tunggu nak cari soalan. Oh, penting. Kenapa walaupun perempuan tu dah tutup aurat sempurna dah, tapi masih ada segelintir lelaki yang cakap benda-benda tak elok, sembang benda-benda lucah tentang perempuan tu. Okey, macam ni. Pertama, Allah suruh lelaki tunduk pandangan dan perempuan tunduk pandangan. Dan Allah juga suruh lelaki tutup aurat, perempuan tutup aurat. Dan Allah juga suruh lelaki jaga ikhtilat, perempuan pun jaga ikhtilat. So selalunya bila lelaki tak tunduk pandangan, lelaki tak jaga aurat, dan lelaki tak jaga ikhtilat, ataupun perempuan tu tak tutup aurat, atau tak jaga ikhtilat, atau tak tundukkan pandangan, maka akan terjadilah kacau bilau, akan jadilah kerosakan. So kenapa ada segelintir perempuan dah tutup aurat dengan sempurna, tapi kenapa ada lelaki juga yang gatal untuk kacau-kacau dia? Basically, sekiranya orang-orang yang kacau tu berpunca daripada perempuan tu, which is perempuan tu pun jenis suka upload gambar kat media sosial, pertama, lelaki tu dosa lah. Bodoh lah lelaki tu pergi kacau perempuan. Lelaki tu memang dosa lah, dosa besar lah. Tapi sekiranya perempuan tu menjadi punca, perempuan tu pun dosa juga. Sebab perempuan tu lah yang menjadi punca lelaki tu dapat dosa. So perempuan tu pun dapat dosa juga. Sebab dia membuka ruang fitnah. Saya bagi contoh mudah. Laki saya, contoh saya. Malam ni saya buat live, tak pakai apa-apa baju, tapi saya pakai seluar, tutup pusat, tutup lutut, tutup aurat lah kan. Boleh ke tak boleh? Kalau ikut hukum, tak dosa lah, sebab saya tutup aurat walaupun tak pakai baju. Tak nampak pusat, tak nampak lutut, saya tutup aurat semua. Cuma saya tak pakai baju je. Dari sudut hukum, tak dosa lah sebab menutup aurat. Tetapi benda tu akan menimbulkan fitnah. Bila orang tengok, orang akan rasa, bapak teruk gila buat live tak pakai baju. Ataupun ada orang bernafsu ke apa, saya pun tak tahulah kalau ada orang bernafsu. Tapi maknanya kita membuka ruang fitnah, maka saya berdosa, orang tu pun berdosa. Sebab apa? Sebab bernafsu kepada saya. Dan saya membuka ruang fitnah, saya berdosa juga. Tetapi sekiranya kita telah menutup ruang fitnah, tapi masih ada juga orang yang kacau kita, orang yang bernafsu dengan kita dan sebagainya, maka kita tak berdosa. Yang dosa tu, laki itulah yang berdosa, ataupun perempuan itulah yang berdosa. Sebab itulah kita kena cuba elakkan diri kita daripada timbulkan fitnah. Saya juga, ramai juga saya nampak dekat Instagram, kadang-kadang ada, sekarang ni ramai kan orang buat video-video sharing dakwah. Contohnya laki-laki yang muda-muda ni buat sharing-sharing dakwah, bagus. Tapi bila tengok komen dia, handsome-nya awak, harap dapat boleh jadi isteri awak. Cute-nya dia, geramnya tengok dia. Perempuan-perempuan tu suka laki tu pula. Laki tu tengah buat dakwah, kau pergi bernafsu dengan dia. Betapa rosaknya pemikiran orang yang macam ini. Dan sebagai seorang pendakwah juga, orang yang buat sharing-sharing video, dah tahu perempuan-perempuan gedik macam itu, janganlah layan.
Ini saya nampak ada juga orang yang layan, orang yang balas-balas komen, tak adalah saya tak cute sangat pun, awak lagi cute. Apa kejadah? Kau buat dakwah nak ajak orang pada Allah ke nak ajak orang supaya bernafsu dengan kau, supaya suka kau, supaya minat kau? Janganlah jadi macam tu. Hati-hati, jangan buka ruang fitnah. Tutup ruang fitnah serapat-rapatnya kalau mampu. Jangan disebabkan kita, orang lain buat dosa. Jangan. Ni saya nampak ada pendakwah-pendakwah buat pick up line pula. Apa ni, ya Allah? Apakah ini? Tolonglah, jangan jadi macam itu. Bawa nama Islam, tapi gedik-gedik buat pick up line kat perempuan. Rosak. Soalan seterusnya. Kalau dulu kita buat amalan tapi riak, sekarang kita insaf, apa jadi dengan amalan kita yang dulu? Okey, contohnya dulu kita rajin bersedekah, rajin solat, rajin dakwah, tapi niat kita untuk nak dapatkan pujian. Sampai satu hari tiba-tiba kita rasa nak bertaubat, kita menyesal sebab dulu banyak riak. So persoalan dia, adakah amalan-amalan yang kita riak dulu tu kita dapat pahala? Contohnya kita sedekah RM1 juta tapi riak. Bila dah bertaubat, adakah pahala yang kita sedekah RM1 juta tu kita dapat ataupun tak dapat langsung? Maka ada dua pendapat ulama. Ibn Qayyim rahimahullah, dia kata Allah tak terima. Kalau dah riak, amalan tu tak diterima lah. Walaupun kau dah bertaubat, amalan tersebut takkan diterima. Sebab ketika kau buat amalan tu, kau riak. Itu pendapat Ibn Qayyim. Pendapat ulama lain, which is jumhur ulama juga, kebanyakan ulama, mereka berkata, sekiranya telah bertaubat, maka amalan kita yang kita riak dulu tu, kalau kita dah bertaubat, Allah akan terima amalan tersebut. Dalil dia apa? Sebab ada seorang sahabat, dulu dia kafir. Bila dia masuk Islam, dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, adakah kebaikan-kebaikan yang aku buat ketika aku kafir tu, bila aku masuk Islam, aku dapat pahala?" So Rasulullah kata, kalau kau masuk Islam, semua amalan kebaikan yang kau buat ketika kau musyrik, ketika kau kafir, kau dapat pahala. Maka ulama kata, kalau orang kafir masuk Islam pun, Allah terima amalan-amalan kebaikan dia. Apatah lagi orang Islam yang riak, bila dia bertaubat, Allah akan terima juga amalan dia. Sebab itulah kita kena banyak bertaubat. Sebab kita kadang-kadang tak tahu, kita pun tak perasan kita riak, kita tak perasan, saya pun tak perasan. Sebab tu kena sentiasa berdoa supaya Allah terima amalan kita, dan sentiasa bertaubat. Ya Allah, kalau aku ada riak, sama ada sengaja ataupun tak sengaja, maka kau ampunkanlah ya Allah, kau ampunkanlah ya Allah. InsyaAllah Allah Maha penerima taubat, insyaAllah. Ni ramai tanya pasal agama BTS. Saya dah jawab dekat video terbaru saya. Pergilah dekat Instagram saya, rajin-rajinlah sikit pergi Instagram saya. Yang terbaru, video terbaru sekali, baru 9.30 tadi post. Korang tengok sampai habis. Tolong, saya merayu, tengok sampai habis, supaya korang faham benda ni dengan benda kefahaman yang betul. Sebab saya nampak ramai juga orang yang share benda ni, tapi dia bagi pemahaman yang salah. Dia kata, tak salah pun nak berhibur, nak tengok K-pop, nak dengar lagu-lagu ke apa, asalkan tak taksub. Bahaya cakap macam itu. Nanti fans-fans dia kata, oh boleh lah kita dengar layan K-pop, layan lagu-lagu Inggeris, layan lagu-lagu Lara semua ni, asalkan tak taksub. Salah. Sedangkan dalam hiburan tu ada batas-batas dia, ada halal, ada haram. Benda yang haram, taksub ke tak taksub, benda tu haram juga. Tapi kalau benda tu halal, boleh. Taksub baru jadi haram. Saya tak nak cerita lah panjang lebar. Korang pergi tengok kat video terbaru saya sekarang, tengok sampai habis, sebarkan. Soalan seterusnya. Apa nasihat untuk wanita yang ingin berpurdah? Pertama, tahniah sebab memilih untuk berpurdah. Sebab bila korang memilih untuk berpurdah, saya yakin tak lain tak bukan kerana korang nak menjaga diri korang. Maka nasihat saya, first, ikhlaskan diri lah. Kenapa kau berpurdah?
Adakah kau berpurdah sebab muka kau tak cantik, lepas tu kau nak pakai purdah supaya orang nampak kau macam cantik? Ataupun kau pakai purdah sebab nak tutup aib kau, dulu kau buat jahat banyak gila, so kau tak nak orang kenal kau, kau pakai purdah. Ataupun kau pakai purdah sebab nak dipuji, oh dia ni baik dan sebagainya. Sekiranya ada niat-niat macam tu, buang niat-niat yang buruk. Kita muhasabah dan baiki niat kita. Ya Allah, aku pakai purdah ni kerana aku nak menutup aurat aku. Aku nak tutup ruang-ruang fitnah daripada orang yang melihat aku, terutama lelaki. Dan aku nak menjaga diri aku, menjaga maruah, dan nak menanam sifat malu. Dan aku nak ikut sunnah Nabi-Mu. Dan aku nak menjadi contoh yang baik kepada orang ramai. Baiki niat. InsyaAllah kalau kita baiki niat, kita dapat banyak pahala. Banyak pahala yang Allah akan berikan. Tapi ingat, syaitan ni bijak. Sekarang saya nampak ramai orang pakai purdah bagus, tapi Instagram dia gedik-gedik. Bapak, saya ada tengok dekat satu Instagram tu, ada perempuan pakai purdah. Dia hari jadi dia, so dia dengan kawan-kawan lelaki, dengan perempuan dia mandi sungai. Lepas tu mandi sungai bercampur dengan lelaki, mandi sungai, padahal pakai purdah. Lepas tu bila dekat sungai tu, baju kan meresap ke apa tak tahu lah. Nampaklah bentuk badan tu. Lepas tu gelak-gelak dengan lelaki pula tu. Saya macam, bapak kau pakai purdah sebab apa, bai? Orang pakai purdah untuk nak elak diri daripada fitnah, untuk tak nak dipandang lelaki. Tapi kau dah lah ikhtilat tak jaga, mandi sesama dalam sungai dengan lelaki. Apa yang kau nak dalam hidup ni? Kau pakai purdah tu sebab apa? End up disebabkan orang-orang macam ni lah, ramai orang tak suka perempuan pakai purdah. Padahal sebenarnya pakai purdah tu adalah satu kemuliaan. Kerana itu pilihlah untuk jadi wanita yang berpurdah, yang menjaga diri. Dah ramai saya jumpa perempuan yang pakai purdah yang menjaga diri. Semoga Allah kurniakan syurga kepada mereka dan jadikan mereka sebagai contoh. Chill Ustaz, chill. Sabar Ustaz, sabar. Itulah. Sebenarnya saya tak marah pun. Cuma mata saya ni memang dilahirkan berkerut. Tengok cakap sikit je tengok. Cakap sikit je berkerut. Kita tengok automatik. Sebab tu orang kata, Ustaz Anin ni garang lah. Tak pun sebenarnya. Kalau korang kenal saya secara dekat, tak garang pun sebenarnya. So, don't judge a person by its kening. Jangan judge seseorang berdasarkan kening dia. Kalau dia berkerut nampak macam marah, tak semestinya dia garang. Dan saya punya intonasi pun tinggi, padahal cakap seorang-seorang ni pun depan kamera kan. Tapi macam cakap ramai orang, saya pun tak tahu. Saya memang kalau cakap je mesti semangat sikit. Saya tak erti cakap Assalamualaikum tuan-tuan, sihat tuan-tuan, kita perlu, saya tak erti macam tu. Bukan bakat saya. Tapi kalau saya cakap je mesti semangat sikit. Saya pun tak tahu. So korang sabar je lah hadap je lah. Berapa umur Ustaz? 28 tahun. Tahun ni 28. Hari jadi saya malam raya. First time hari jadi saya malam raya tahun ni, 23 Mei. Itulah, dah tua dah. Pantas masa lalu. Silat hari bulan mati. Kalau tak nak kahwin sebab nak beribadah, boleh tak? Terpulanglah. Kahwin tak wajib pun kahwin. Tapi kalau kita ni jenis buat maksiat, lepas tu kita tak nak kahwin, kita couple dan kita tak nak kahwin. Uish, Anik, jom live sekali ni. Guys, Anik masuk guys. Anik ni sahabat baik saya guys. Dia antara idola saya guys. Suara dia sedap guys. Baca Quran pun sedap. Jom Nik, kita tengok Anik. Kita cuba nasib.
Ustaz 23 Mei, saya 24 Mei. Alhamdulillah. Abang saya pun 24 Mei. Alamak, Anik sibuk. Dia ada urusan lain kot. Tak ada rezeki kita bersama Anik. Sungguh sedih. Apapun kalau korang nak dengar lagu terbaru Anik, korang boleh dengar di YouTube Tarbiyah Sentak. Tajuk dia Hingga Saat Akhir. Series sepanjang saya dalam Tarbiyah Sentak, antara lagu yang paling puas saya buat adalah lagu Hingga Saat Akhir. Dan Anik punya suara sangat-sangat menyentuh hati saya. I love you Anik. Kahwin cepat-cepat. Sambung soalan tadi. Sorry. Kita sambung soalan tadi. Kalau tak nak kahwin sebab nak beribadah, boleh tak? Kahwin tu tak wajib. Kahwin tu dia boleh jadi wajib, boleh jadi sunat, boleh jadi harus, boleh jadi makruh, boleh jadi haram. So kalau korang rasa korang ni tak perlu kahwin pun, maka kalau korang tak nak kahwin, tak payahlah kahwin. Tapi kenalah jaga diri. Jangan tak nak kahwin tapi couple. Itu dosa lah, itu dah wajib kahwin lah. Tak nak kahwin tapi tengok video lucah. Apa kejadah? So, tapi kalau memang kita ni jenis nafsu macam tak ada, tak minat sangat nak kahwin-kahwin, kita nak hidup pun nak berbakti pada mak ayah je, terpulanglah, tak ada masalah. Cuma rugilah. Sebab bila kita kahwin, kita dapat anak. Bila dapat anak, kita dapat zuriat-zuriat tu, dapat cucu cicit dan sebagainya. Akhirnya zuriat-zuriat keturunan kita tu lah yang akan doakan kita bila kita mati nanti. Bayangkan kalau kita mati tak ada anak langsung. Siapa nak doakan kita dalam kubur nanti? Tak kesedih. Tak ada orang doakan kita. Tapi bila kita ada anak, ramai anak, cucu cicit, akhirnya mereka doakan, ya Allah ampunkanlah dosa mak ayah aku. Ya Allah ampunkanlah dosa nenek aku, pakcik aku, atuk aku. Maka kita akan dapat doa-doa orang yang hidup kepada yang si mati adalah sampai. So kalau diorang doakan keampunan untuk orang yang dah mati, kita dah mati, anak-anak kita doakan keampunan, kita akan diampunkan oleh Allah SWT. Sebab tu rugilah kalau tak kahwin tu lah. Tapi kahwin bila dah ready lah. Janganlah kahwin cerai, serabut. Bertanggungjawab lah sikit. Sekali lagi saya ulang. Apa pendapat Ustaz pasal agama BTS yang viral? Saya dah jawab dekat video terbaru saya. Korang pergi tengok Instagram saya sekarang. Buka feed, tengok post yang terbaru. Saya dah ulas panjang lebar, ada 7 minit. Saya terpaksa ulas panjang lebar sebab benda ni kena faham betul-betul. So tolonglah tengok, sebarkan kat kawan-kawan. Tengok sampai habis. Jangan tengok sikit dah skip. Kita ni kadang-kadang drama bagai semangat tengok 2 jam. Ceramah 7 minit pun susah. Tengok, tengok. Dekat YouTube saya pun saya dah post. Pergi buka YouTube Tarbiyah Sentak. Berdosa ke rajin baca Quran tapi tak tahu maksud? Tak berdosa pun. Dapat pahala sebab rajin baca Quran. Cuma kita tambahlah baca terjemahan kalau mampu, sikit-sikit, step by step. InsyaAllah Allah akan terima segala kebaikan. Segala kebaikan kita Allah tak akan sia-siakan. Walaupun amalan tersebut hanyalah senyum, hanya senyum, di sisi Allah pahala dia sangat besar. Nabi kata janganlah kamu pandang remeh kebaikan walaupun sedikit. Banyak sangat lah orang tanya pasal 15 Ramadan esok. Saya dah jawab dekat YouTube. Pergilah tengok. Rajin-rajinkan diri buka YouTube Tarbiyah Sentak. Tengok saya punya video tu. Sebarkan ke kawan-kawan. Apa soalan banyaknya. Ratus-ratus soalan ni. Ada orang kata tanya apa hukum kawan dengan ajnabi. Itu semua saya dah jawab dah dekat video-video saya. Saya dah jawab dah dekat buku-buku saya. Rajin-rajinkanlah buka YouTube.
cuba search Ustaz Adnin hukum ikhtilat. Ataupun korang beli je buku saya Surat Cinta untuk Pendosa. Dalam tu saya ada cerita panjang lebar tentang hukum ikhtilat. Boleh tak kita berkawan dengan lelaki perempuan, boleh tak kita best friend dengan lelaki perempuan dan sebagainya. Saya dah tulis panjang lebar. Tolonglah baca. Menarik soalan. Apa tanda taubat kita diterima? Tanda taubat kita diterima adalah, pertama, kita melazimi taubat. Maknanya taubat bukan sekali je. Taubat tu berkali-kali. Kena melazimi. Allah kata, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka orang yang sering bertaubat. Allah guna perkataan tawwabin. Tawwabin ni wazan fa'al. Fa'al tu maknanya dia berulang-ulang buat. Maka Allah mencintai orang yang sering bertaubat. Maknanya kalau jatuh dalam dosa, taubat lagi. Kalau jatuh dalam dosa, taubat lagi. Taubat, taubat, taubat sampai kiamat. Sampai kita mati. So itu tanda orang yang diterima taubat dia. Dia sentiasa rindu untuk bertaubat pada Allah SWT. Kedua, tanda taubat diterima adalah kita rasa malu dengan dosa yang kita buat. Kalau kita bangga dengan dosa, contohnya couple, lepas tu bangga cerita kat orang yang kita couple, gatal belakang ni. Tengok drama yang ada aurat, movie yang ada aurat, kita cerita kat kawan, jom tengok, kau dah tengok dah movie ni yang ada aurat. Tak adalah yang ada aurat, kita promote dosa tu kat kawan. Tak tutup aurat, bangga kat media sosial. Mana kalau kita ni tak rasa malu bila buat dosa, kita bangga dengan buat dosa, maknanya taubat kita tak diterima. Ciri-ciri orang yang taubat dia diterima adalah dia rasa malu dengan dosa yang dia buat. Dia tak cerita kat orang, dia simpan aib dia. Ketiga, dia sukakan teguran. Bila orang tegur, dia suka dengan nasihat. Itu tanda orang yang taubat diterima. Yang ni kadang-kadang ada orang buat maksiat, lepas tu bila orang tegur, dia marah. Bajet alim lah kau. Habis takkan nak bajet kafir. So, itulah tanda taubat diterima. Pertama, kita akan sering bertaubat. Kedua, malu dengan dosa. Ketiga, suka mendengar nasihat. Keempat, tanda taubat diterima adalah kita suka berkawan dengan orang-orang baik. Kita kena bergaul dengan semua orang. Tapi kita kena berkawan dengan orang yang soleh. Nabi gaul dengan semua orang. Nabi dakwah Abu Jahal, Nabi dakwah Abu Lahab. Tapi tempat Nabi berkawan adalah sahabat-sahabat dia. So ciri-ciri orang yang baik yang taubat diterima adalah dia seronok untuk berkawan dengan orang-orang soleh dan dia tak selesa berkawan dengan orang-orang yang buat dosa ni. Tapi dia tak pinggirkan orang yang buat dosa. Dia dakwah lah orang yang buat dosa tu. Yang buat maksiat tu dia dakwah lah. Tak adalah dia pulaukan ke apa tak. Dia dakwah. Macam Nabi lah. Nabi berkawan, bergaul dengan sahabat-sahabat dia. Tapi Nabi tak pinggirkan Abu Jahal dan sebagainya. Tapi Nabi dakwah mereka. Tunjukkan akhlak yang baik pada mereka. Faham Moga-moga Allah menerima taubat kita semua insyaAllah. Apa punca kita tersalah faham dengan kawan kita? Sebab kita tersalah faham lah. Dah salah faham. Sebab salah faham lah. So nak selesaikan masalah gaduh dengan kawan ni, pergilah jumpa, settlekan daripada depan. Daripada kutuk belakang-belakang tak selesai masalah. Cuba kau pergi jumpa. Saya kalau ada salah faham dengan kawan saya, ataupun ada terkhilaf hati, ataupun ada macam salah faham dengan kawan-kawan saya, memang saya akan jumpa dia terus. Lepas tu nak gaduh depan depan, gaduh lah depan. Kadang-kadang saya sampai marah. Dia pun marah saya. Lepas tu habis. Okay dah settle. Thank you. Sebab bila kita berterus terang dengan kawan-kawan kita, dengan orang yang kita tak puas, kita terus terang. Bila gaduh kita terus terang. Terus terang itulah yang akan membuatkan hati kita lapang. Tapi kalau kita tak terus terang, depan-depan nampak macam baik, belakang-belakang kutuk mengumpat dia, itulah punca kepada pergaduhan. So, tips dia, tak puas hati dengan kawan, terus terang je cakap. Tak payah nak cakap, nak kutuk belakang, tak payah. Okay. Saya rasa itu je lah. Saya sambung sikit yang tadi tu. Salah ke kita tengok cerita Korea? Bukan cerita Korea je yang salah.
Cerita Melayu kalau ada aurat, dosa juga. Saya dah explain banyak kali dalam video saya, dalam buku saya. Tolonglah tengok, tolonglah baca. Kalau di hiburan tu ada aurat, ataupun ada seks, ataupun ada syirik, ataupun ada pergaulan bebas, pegangan tangan, tak kisahlah Melayu ke Korea ke Jepun ke Bangla ke Hindustan ke, dosa. Usahalah sama-sama untuk kita elakkan, insyaAllah. Apapun, kalau korang nak dapatkan kurta tarbiyah sentap ni, korang boleh WhatsApp 0113984569. Stok adalah terhad. Kita orang cetak 1,200 helai saja. Tadi saya tengok stok dah lebih kurang hampir 400 dah terjual. So kena cepat-cepat lah, sebab lagi 15 hari je. Takut-takut tak sempat habis Ramadan, baju dah habis. Orang bolehlah dapatkan kurta tarbiyah sentap eksklusif pertama kali dibuat, insyaAllah. Nak tengok je, bukan niat apa-apa. Oh, yang Korea tadi ke? Oh, kita tengok Korea tu saja je. Bukan niat nak apa-apa, kita tengok je. Dosa juga. Dah benda tu dosa. Habis kalau kita tengok video lucah, tengok saja, tengok saja kan. Tak bernafsu pun, tengok je. Dosa sebab benda tu dosa. Sama juga kita tengok movie drama yang ada unsur-unsur dosa. Ada unsur aurat didedahkan, pegang tangan, peluk-peluk, cium-cium. Kita tengok saja suka-suka, benda tu dosa. Sebab apa? Sebab kita merasa dosa yang dilakukan oleh pelakon-pelakon tu semua, kita anggap normal. Sedangkan Allah kata, Nabi kata, orang yang beriman ni, bila nampak kemungkaran, bila nampak orang buat dosa, dia akan cegah benda tu dengan tangan. Kalau tak mampu dengan lisan, kalau tak mampu dengan hati. Cegah dengan hati tu selemah-lemah iman, Nabi kata. Cegah dengan hati tu apa? Bila nampak maksiat, benci maksiat tu. Jauhi maksiat tu. Kalau tak benci maksiat, maknanya kita langsung tak ada iman. So bila kita tengok drama, movie yang pelakon buat dosa, pegang tangan, peluk-peluk, cium-cium, maknanya kita merasa normal pada dosa yang dilakukan oleh pelakon-pelakon tersebut. Sedangkan kalau ada iman, at least kita akan rasa benci benda tu dan kita elakkan. Yang ni kita tengok, boleh relax lagi, boleh tak rasa bersalah. Itulah punca bila kita tengok banyak benda macam itu, akhirnya kita akan merasa dosa tu normal. Bila kawan-kawan kita couple, kita rasa, alah relax lah, couple je pun. Sebab apa? Sebab kita dah biasa tengok movie-movie, drama-drama yang pergaulan bebas tak dijaga sehingga kita rasa benda tu normal. Itulah nama dia serangan pemikiran yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Dia doktrin kita dengan movie, dengan drama sehingga kita rasa dosa itu normal. Nampak tak betapa bahayanya? Benda ni saya dah ulas panjang dalam buku saya. Orang boleh dapatkan online, dapatkan secara online ataupun pergi kedai buku. Surat Cinta untuk Pendosa. Buku saya tajuk dia Surat Cinta untuk Pendosa. Saya dah explain panjang lebar dah tentang isu hiburan ni. So, baca. Itu sajalah. Wallahualam. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.